Sengatan Hornet yang sengaja ditumpulkan. Sudah 2 tahun kita bercerita tentang hasrat untuk mendapatkan pesawat pejuang FA-18C-D milik Tentera Udara Kuwait, tetapi apa yang berlaku adalah kita tidak pernah mengadakan sebarang rundingan dengan negara Timur Tengah. Nak beli tapi tak pernah berunding dengan Kuwait. Macam mana cara tu? Admin pun tak faham dengan kerajaan apabila sebelum ini mengatakan bahawa ia memang berhasrat mendapatkan 33 buah pesawat Hornet Tentera Udara Kuwait, lock, stock and barrel, tetapi tidak pernah mengadakan rundingan lagi dengan Kuwait. Admin pun terperanjat apabila mengetahui kita tidak pernah mengadakan rundingan Kuwait lagi. Sedangkan berita mengenai hasrat kita untuk memperolehi pesawat Hornet Kuwait itu telah disuarakan oleh QDM dan kerajaan semenjak 2 tahun lepas sampai heboh juga diperkatakan. Ramai juga yang mengetahui daripada sudut kemampuan TUDM pasti amat bersetuju sekiranya F-18 Kuwait dipilih bagi mengisi kekosongan MiG-29 di dalam melengkapkan pengoperasian udara oleh QDM. Ini kerana pengalaman mengoperasikan 8 buah pesawat F-18 di dalam logistik QDM menunjukkan pesawat ini bukan sahaja berkemampuan daripada segi combat, malah daripada sudut pengoperasiannya juga ia kurang bermasalah kalau dibandingkan dengan pesawat-pesawat buatan Rusia yang dimiliki Malaysia. Malah, usia F-18 dan MiG-29 adalah hampir sama. Namun, F-18 tidak seperti MiG-29. Jarang kita dengar permasalahan daripada sudut penyelenggaraan. Kalau ada, sekalipun ia sekadar masalah kecil yang dapat diselesaikan secepat mungkin. Berbeza dengan MiG-29 yang menghadapi pelbagai masalah, dan masalah yang paling besar adalah untuk mendapatkan alat ganti dan terpaksa direhatkan, sedangkan Hornet kita masih lagi beroperasi. Nyata, masalah dengan pesawat yang dibeli daripada Rusia adalah mendapatkan alat ganti serta proses penyelenggaraan yang rapi. Ditambah pula faktor serangan Rusia ke atas Ukraine sehingga banyak sekatan ekonomi telah dikenakan ke atas Rusia. Adakah Sukhoi Su-30 MKM juga akan turut mengalami masalah bekalan alat ganti daripada Rusia? Itu admin tak mahu ulas kat sini. Berbalik kepada cerita Hornet semula, masalah paling besar berkaitan dengan pesawat F-18 seperti yang diketahui semua adalah masalah berkaitan geopolitik. Hubungan Malaysia dengan Amerika Syarikat sewaktu era pemerintahan Tun Mahathir tidaklah begitu baik. Apatah lagi hubungan di antara Malaysia dengan sekutu kuat Amerika Syarikat di Asia Tenggara iaitu Singapura sering dilihat tegang. Maka ahli Dewan Senat Amerika Syarikat seringkali menghalang tindakan firma persenjataan Amerika Syarikat daripada menjual kelengkapan pertahanan kepada Malaysia. Ini termasuklah kelengkapan berkaitan pesawat F-18 Hornet. Malah di satu ketika Tun Mahathir dilihat seolah-olah menyesali tindakan Malaysia kerana membeli pesawat F-18 Hornet ini. Macam-macam isu yang dibangkitkannya, dan isu yang paling panas adalah berkaitan source code yang sebenarnya bukanlah satu isu yang sangat besar pun. Kebanyakan negara yang lebih rapat dengan Amerika Syarikat yang memiliki F-18 pun turut tidak diberikan source code. Cuma di dalam hal ini, Malaysia turut dihalang daripada membeli peralatan persenjataan termasuklah peluru berpandu anti pesawat AIM-120C yang turut dimiliki Singapura. Hanya baru-baru ini je yang Malaysia dibenarkan memiliki peluru berpandu yang diingini. Itu pun di dalam jumlah kuantiti yang terhad. Bererti F-18 Hornet milik Malaysia umpama harimau yang tidak bertaring. Namun, senario kini telah berubah. Hubungan Malaysia dan Amerika Syarikat dilihat semakin membaik. Mungkinlah di atas faktor kebimbangan Amerika Syarikat dengan kehadiran China yang agak agresif di wilayah Asia Pasifik menjadi pendorong utama akan hal ini. Mahu tak mahu kita harus akui di dalam hubungan baik antara Malaysia dan China, di dalam Malaysia melaungkan slogan untuk mengambil jalan diplomasi bagi menangani isu perebutan wilayah Laut Cina Selatan. Malaysia juga sebenarnya harus berasa bimbang yang amat sangat dengan pendirian China terhadap Laut Cina Selatan yang dilihat amat keras. Malah tindak tanduk pasukan bersenjata China juga dilihat bagai tidak menghormati atau tidak takut langsung dengan kedaulatan Malaysia. Saban tahun kapal-kapal milik PLA Navy dan China Coast Guard menceroboh perairan negara, dan tahun sudah 16 buah pesawat mereka pula seolah-olah ingin mencuba kita atau lebih tepat test water. Malah China giat membangunkan pulau buatan manusia di kawasan terumbu karang yang menjadi perebutan di antara China, Malaysia dan juga Brunei. Manakala daripada pemantauan tentera Amerika Syarikat mendapati pulau buatan itu telah nampak berfungsi sebagai markas hadapan tentera China yang lengkap dengan landasan udara. Kapal-kapal PLA Navy dikatakan sering menceroboh perairan negara dan perairan jiran kita yang lain. Namun, Malaysia bagaikan tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Kapal-kapal peronda Malaysia tidak mampu bersaing dengan kapal-kapal Coast Guard China, apatah lagi kapal-kapal People Liberation Army Navy yang jauh lebih canggih.
Dan apa sangat yang Malaysia mampu lakukan berkaitan isu pulau buatan China kalau Amerika sendiri pun berani dikritik China kerana usahanya yang dilihat cuba mencampuri hal ehwal orang lain. Jadi dapat difahami jika Malaysia cuba meningkatkan tahap persahabatan dengan Amerika Syarikat, sudah tentu ianya tidak akan disenangi oleh China. Sebenarnya admin tak tahu dah berapa kali admin cerita pasal perkara ni. Mungkin sebab masih ada orang yang naif yang menganggap aspek geopolitik tidak memainkan peranan di dalam pembelian aset pertahanan. Dan yang paling terkejut dengan selamba komen, mengikut sejarah, China tidak pernah menjajah negara lain. Halo, kau ingat ini China masa zaman Kesultanan Melaka dulu ke? Sedangkan askar Vietnam pun selamba dia tibai, kau tahu tak? Okeylah, berbalik kepada isu pembelian F-18. Admin letak di sini F-18, tak ada Hornet atau Super Hornet, atau ada orang suka panggil Super Bug, kerana seperti juga Lockheed Martin yang berusaha meneruskan hayat F-16 dengan model terkini F-16V. Boeing juga melakukan perkara yang sama dengan cadangan program F-18E/F Advanced Super Hornet. Isu Advanced Super Hornet atau admin singkatkan ASH ini menjadi satu isu panas di kalangan netizen di Amerika Syarikat yang meminati isu-isu berkaitan pertahanan negara mereka. Jadi, idea program ASH menarik minat ramai. Memandangkan ASH berasaskan kepada pesawat Hornet yang telah terbukti akan keberkesanannya di medan perang. Selain faktor kos yang dijangka jauh lebih rendah dan diyakini pesawat ini tidak akan mengalami masalah teknikal sebaik produksinya secara besar-besaran bermula. Malah, hasil laporan pandu uji oleh US Navy ke atas ASH telah mendapat pujian oleh pihak US Navy yang membawa kepada spekulasi akan kemungkinan US Navy lebih berminat untuk mendapatkan ASH. Jadi persoalannya, jika Malaysia berpeluang membeli pesawat F-18, adakah ia jenis Super Hornet ataupun ASH? Terdapat perbezaan yang ketara di antara kedua-dua pesawat. Antaranya ialah conformal fuel tank ataupun tangki minyak tambahan yang kini menjadi sebahagian daripada fuselage yang membolehkan pesawat terbang dengan jarak yang lebih jauh. Sebelum ini F-18 untuk terbang dengan jarak yang lebih jauh perlu dipasang tangki minyak tambahan pada sayap yang dikenali sebagai drop tank. ASH juga dipasang dengan enclosed weapon pod ataupun pod persenjataan tertutup yang dipasang di bahagian perut pesawat. Reka bentuk conformal fuel tank dan enclosed weapon pod telah mengurangkan keratan rentas pengesanan radar dan ini menjadikan ASH lebih halimunan ataupun stealth berbanding Super Hornet. Selain daripada itu, ASH juga dilengkapi dengan sistem ISRT, Internal Infrared Search and Track, yang membolehkan pesawat ini mengesan pesawat musuh daripada generasi kelima yang halimunan. Enjin ASH juga ditingkatkan yang meningkatkan kelajuan dan tujahan pesawat. Jika dilihat pada ciri-ciri tambahan ini, ASH dilihat umpama sebuah pesawat generasi kelima. Dan memang tujuan Boeing membangunkan ASH dengan tujuan memberikan saingan kepada pesawat F-22 dan F-35 dengan kelebihan kos penyelenggaraan yang lebih ekonomi dan juga efisien. Namun, ia juga akan menjadikan harga ASH lebih mahal berbanding Super Hornet. Sebab utama kenapa isu pemilihan F-18 admin ulas ialah kerana daripada hari ke hari dilihat peluang F-18 sebagai pesawat pilihan semakin terlepas. Memang ada benarnya F-18 menjadi pilihan QDM, namun faktor geopolitik membuatkan segala-galanya menjadi rumit. Namun dengan situasi terkini menunjukkan hubungan Malaysia-Amerika Syarikat yang lebih rapat berbanding sebelumnya. Kemungkinan faktor geopolitik mungkin bukan lagi penghalang selain faktor kewangan serta efisiennya F-18 untuk berkhidmat di dalam QDM bagi jangka masa yang lama berbanding pesawat-pesawat pesaing yang lain. Yang dilihat sering sahaja timbul masalah yang tidak dijangka yang menyebabkan kadar efektif pesawat tersebut terjejas. Seperti sejarah yang lalu, Amerika Syarikat selalunya tidak mahu terlibat di dalam sesuatu konflik secara terus. Jadi mereka memerlukan proksi. Di dalam isu berkaitan China, Amerika Syarikat cuba membina pengaruh di kalangan negara-negara Asia Tenggara yang selama ini dianggap seringkali mengasingkan diri dan bersikap berkecuali daripada terlibat di dalam sebarang isu global berkaitan Amerika Syarikat. Dan masalah dengan ancaman daripada China memberikan Amerika Syarikat peluang untuk mendapatkan sokongan daripada negara-negara Asia Tenggara. Takat ini, negara seperti Singapura dan Filipina jelas sekali sudah menjadi sekutu kepada Amerika Syarikat. Sementara negara seperti Vietnam dan Thailand adalah negara yang cenderung menyokong Amerika Syarikat. Hanya negara seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei yang dilihat masih samar-samar sokongannya, memandangkan negara-negara ini juga mempunyai hubungan yang baik dengan China. Sementara Myanmar dilihat negara yang berpotensi untuk menyokong China, memandangkan negara ini punya banyak masalah politik dan juga isu kemanusiaan setempat.
Jikalau sekiranya Myanmar terus-menerus ditekan oleh ASEAN, ada kemungkinan negara ini akan keluar daripada ASEAN dan bersekutu dengan China. Berbalik kepada Malaysia, kelemahan ekonomi serta goncangan politik tempatan umpama peluru yang boleh digunakan Amerika Syarikat di dalam hubungan antara dua negara. Kita semua tahu kelemahan ekonomi dunia sekarang telah menjejaskan usaha ATM untuk melaksanakan program peningkatan dan pemodenan pertahanan negara. Akan tetapi persoalannya, sampai bila kita harus menunggu? China kelihatan semakin berani daripada hari ke hari. Peningkatan kekuatan ketenteraan mereka pula semakin meningkat, sedangkan Malaysia dilihat bagai tak mampu nak menghadapi seekor naga yang besar. Dengan berfikir seolah-olah naga boleh dijinakkan, ianya mustahil. Kuwait juga seperti Malaysia, mahu menggantikan pesawat-pesawat lama mereka dengan pesawat yang baru. Akan tetapi kita seolah cuba untuk melepaskan peluang yang ada di depan mata untuk direbut. Apakah sebenarnya yang sudah terjadi? Namun, persoalan yang paling besar pada admin ialah isu berkaitan geopolitik. Pada admin, selagi mana hubungan Malaysia dengan Amerika Syarikat tidak serapat jiran kita Singapura, ia adalah satu risiko yang tinggi untuk membiarkan aset-aset pertahanan udara kita di dalam keadaan tidak bersedia. Kerana perlu kita ingat, musuh akan sentiasa mengintai kelemahan kita.